Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hi guys, so hari ni saya nak kongsikan dekat korang tentang pengalaman Anis mendapat beasiswa Petronas. So what are you waiting for? Let's get started. Hari ni Anis nak kongsikan pengalaman Anis pergi ke Petronas Youngstar Days. So PYD ni adalah di hari di mana orang-orang yang apply untuk beasiswa tu, diorang kena pergilah interview. So interview tu kita panggil Petronas Youngstar Days, iaitu PYD. So Anis pergi PYD pada tahun 2015, 5 September 2015. Masa tu umur Anis 21 tahun. Anis baru habis Diploma Business Insurance dekat UiTM Lendu. So macam Anis cakap before this, Anis apply Petronas bulan 8 and then bulan 9, 5 bulan 9 tu dapatlah panggilan untuk pergi temuduga dekat Taylor's University Subang Jaya. So masa tu Anis pergi dengan my mom and my best friend Faz. So diorang lah hantar Anis dekat Taylor University tu. So masa tu sebab kita punya session tu dari pagi sampai petang tu. So kita kena dekat sana pukul 7 pagi sebab and then dia akan habis dalam pukul 5, 6 petang macam tu lah. Like seharian guys, like totally seharian. So dekat PYD ni kita ada 3 fasa. So, kita ada fasa individual interview. Second fasa pun boleh. Second phase adalah group interview and third phase is critical thinking test. So, hari ni Anis akan explain dekat korang 3 fasa yang Anis mengalaminya, which is my own experience. So, hari ni Anis akan kongsikan dengan korang semua. So, fasa pertama, individual interview. So individual interview ni basically nama pun individual kan. Takkanlah kau nak beramai-ramai pergi masuk bilik tu. So kita masuk sorang-sorang. So make sure Ani punya tips adalah bila kita nak pergi, tak kisahlah job interview ke, scholarship interview ke, make sure kita pakai baju yang macam formal lah gitu. And warna janganlah kau colour blocking, pakai baju pink, seluar hijau semua, tudung pink apa semua kan. Janganlah begitu dek non. Kau kenalah macam like very presented, orang kata. Bila orang pandang tu nampaklah aura kau. Tapi masa tu tak tahulah, maybe sebab aku masa tu lepasan diploma kan. So mak aku suruh pakai tudung lah, pakai baju kurung. Baju kurung hari raya lah tu mak aku suruh pakai kan. Okay. Masa masuk tu first duduk je, memang jantung aku memang duduk. Bukan jumpa cinta pertama tau, tapi duduk tu sebab yelah kau tahu kan kalau kat UiTM kita tak banyak sangat speaking kan. Tapi bila interview ni like kau kena totally like 100% speaking in English. Masa tu aku rasa grammar aku, vocab aku semua ke laut. At the same time, aku very confident dengan diri aku tau. Sebab aku rasa kalau kita nampak sangat kita punya ketakutan ke apa semua, orang interviewer ni dia dah lama tau menemu ramah orang. So dia tahu kalau kau tengah takut, kalau kau tengah nervous ke apa semua kan. So make sure jangan kasih diorang nampak korang punya weakness. So masa masuk je dekat bilik interview tu, aku duduk, aku ada time tu 2 orang interviewer, both of them are Chinese. Yang pertama adalah dia tanya aku, please introduce yourself. So masa tu macam kau kena explain lah bukan explain, macam kau kena lah bagi introduction about yourself. Tapi janganlah kau macam melarut sangat pasal yourself. Give something yang very positive about yourself, something yang tunjukkan kau ni very attractive, bagi diorang rasa macam interesting nak dengar cerita kau. Janganlah kau macam cerita benda bukan-bukan yang macam macam tu kan. So kau kena macam yelah nak tarik hati perhatian orang semua kan. So kau kenalah cerita benda yang istimewa tentang diri engkau. So first aku cerita pasal yelah nama penuh, lepas tu aku cerita adik-beradik aku, parents aku punya kerja, lepas tu aku ceritalah aku dari diploma UiTM Lendu, lepas tu aku cerita sebab diorang both of them are Chinese kan. So aku ceritalah yang aku pandai cakap Mandarin. Lepas tu diorang start cakap Mandarin dengan aku pun cakap Mandarin dengan diorang. So dari situ macam ada like connection gitu. Lepas tu dia tanya apa aku punya participation dekat UiTM ke, dekat sekolah ke, macam ceritakan something. So apa lagi dek non, aku dekat UiTM Lendu aku exco kebudayaan kot. So aku memang cerita semua benda. Kerja kat sini adalah kalau korang bukan jenis MPP ataupun bukan wakil pelajar semua kan, janganlah tunjuk yang korang ni macam orang kata
tak ada keistimewaan. Cakap je lah, kalau macam kau bukan MPP, kau cakap je I am active members in certain club ke apa semua. So nampak lah yang kau ni aktif. Janganlah tunjuk yang kau ni tak aktif langsung. Kat sini ada keistimewaan untuk MPP atau wakil pelajar sebab korang boleh sharekan pengalaman korang like handle event. Dari situ nampak lah korang ni ada leadership. Lepas tu korang selalu communicate, maybe nak minta sponsorship daripada orang untuk sponsor korang punya event. So dari situ nampak lah korang ada like good communication skill, good networking. So dari situ dia akan menilai kita. Soalan kedua dia tanya aku adalah give me your strength and weakness. So kat sini aku cakap strength aku like aku very friendly, I have a good networking, good communication skill, and then I am very confident about myself apa semua. So dari situ dia nampak lah yang aku ni memang popek-popek semua kan. And then bila dia tanya weakness, kau janganlah cakap weakness kau lazy, tak punctual apa semua kan. Apa impression diorang kalau korang kerja kat company nanti, mesti macam nanti budak ni pemalas ke, macam tak perform ke apa semua. So janganlah tunjuk macam tu, okay. So weakness aku cakap I am very talkative. So but then aku cakap even though I am very talkative, itu adalah weakness aku sebab aku banyak bercakap. Tapi aku cakap even though I am talkative, but if someone give me opinion or ideas, I will listen to them apa semua kan. So dari situ nampaklah macam kau ada weakness tapi you know how to overcome your weakness. Dari situlah dia nampak macam budak ni bagus lah. Macam even dia tahu kelemahan dia, at the same time dia tahu macam mana nak handle kelemahan dia semua kan. So dari situlah kita interview tu nampak something dekat diri kau. Lepas tu dia tanya sebab aku diploma business insurance. Lepas tu dia tanya why you want to pursue degree in accounting. Macam sebab tengok course apa semua macam tak sama, totally different. Sebab yelah dekat business insurance kita memang like purely major in insurance. Kita belajar risk management, kita belajar property law, marine law apa semua, and legal, dari legal aspect apa semua. So memang totally different lah. Sebab degree in accounting ni memang more to macam management, accounting ke, reporting ke, budgeting ke. So memang totally different. So dia tanya kenapa nak pursue degree in accounting and why you choose this course apa semua kan. So dari situ haus pula aku popek-popek ni. So dari situ aku cakap lah macam kenapa masa tu aku memang cuak tu, tapi sebab aku tak prepare soalan aku tak prepare jawapan apa semua kan. Lepas tu cakap alamak, dalam hati aku kenapa aku nak pilih accounting. Lepas tu dalam otak aku terus macam sebab my parents buat business apa semua. So aku cakap lah macam the reason aku nak sambut accounting ni sebab aku cakap parents aku buat business, and mak aku cakap bila kita nak buat business, foundation atau basic yang paling penting untuk kita build out satu company tu is accounting. Kalau macam orang tu contohlah dia buat business, aku cakap lah kalau business kita maju, kita jual banyak produk ke apa semua, tapi kalau kita tak tahu manage kita punya cash flow apa semua, aku cakap mesti company tu dia tak boleh tahan lama, dia tak boleh kekal like for a long term punya position apa semua tu. So dari situ dia macam nampak lah yang aku nak belajar accounting ni sebab apa. Lepas tu aku cakap lah sebab aku suka belajar variety of courses. So aku tak nak stick dekat satu courses je. So aku cakap bila aku study accounting ni, aku cakap aku akan dapat more knowledge about accounting instead of pasal business insurance sahaja. Aku nak macam explore to the new courses apa semua. So dari situ dia macam lama aku borak dengan dia. Aku rasa nak kat sejam aku interview apa semua. Memang lama. Lepas tu sebab aku ni popek kan. Lepas tu aku cakap dengan dia if you don't stop me right now, I will keep talking until tomorrow. Aku cakap macam tu. Lepas tu dia macam dia ketawa. Dia kata macam yeah, I can see that apa semua kan. Okay, I need to stop you right now. Dia cakap macam tu. Sebab kau tak, aku popek sampai esok. Dia dengar semua gosip aku nanti tau. So dia macam okay, dia stop aku. Lepas tu dia kata lah I like you apa semua. Dia macam suka lah. Dia cakap dia suka dengan aku and how I present myself apa semua kan. So dia kata okay, thank you so much apa semua. So habislah aku punya individual interview gitu. Lepas tu fasa kedua, group interview. So masa tu aku ada berapa orang aku rasa ada 5 orang kot. So sebelum kita orang pergi individual interview tu, awal-awal tu pagi tu dia dah macam pecahkan kita orang kepada beberapa kumpulan. So satu kumpulan tu kena ada 5 orang. Lepas tu
5 orang tak silap aku. So masa group interview tu kita ada 5 orang lah. Tapi sebelum nak pergi group interview tu dia bagi macam satu topik, and then dia bagi masa 10 ke 15 minit, aku tak ingat. Aduh, 2015 aku tak ingat. So dia bagi satu topik. So topik tu dia cerita pasal advertising tau. So topik group interview ni dia banyak tau. Dia boleh tanya pasal advertising, dia boleh tanya pasal CSR, corporate social responsibility, and banyak lah dia punya tajuk-tajuk dia. Maybe dia boleh tanya pasal government ke apa semua kan. So masa kita orang pergi, masa kita orang dapat topik tu, topik kita orang adalah pasal, kejap aku ingat topik dia. Should government put strict regulation to international company. Maybe sebab the reason aku study business, lagi-lagi bila aku belajar pasal information technology ke ataupun business communication ke kan, kat situ aku banyak belajar pasal advertising itself tau. Sebab kita orang pun ambil marketing semua kan. So macam dari situ aku tulis lah poin-poin aku semua kan. So masa group interview tu dia dah bagi kita beberapa minit, and then dia suruh kita, dia macam muat jugalah. Dia suruh macam kau bagi pendapat tentang topik kau, and then kau agree atau disagree apa semua. Tu kita duduk satu bulatan. Lepas tu akulah orang pertama yang macam initiate benda tu. Aku cakap lah, can we start the discussion right now apa semua kan. So macam aku tu dah cakap, okay, my point, apa-apa tajuk aku tadi adalah I disagree apa semua. Aku cakap macam tu kan. Orang tahu kan kalau international company datang dekat Malaysia, government akan impose tax dekat diorang. Dekat Malaysia pun kita sekarang ni banyak guna e-business instead of brick and mortar. Brick and mortar tu macam building lah. So, sebab sekarang ni kita banyak fokus dengan e-business. Macam aku cakap, international company, even kalau diorang tak nak masuk pun Malaysia, diorang boleh promote je diorang punya products dekat eBay, dekat macam Amazon apa semua kan. So dari situ nampaklah kau punya knowledge pasal advertising ni apa semua. Sebab advertising masa tu pada zaman aku tu pun dah more to macam online apa semua kan. Macam more to e-business lah ceritanya, business online. Macam orang boleh je register dekat SSM, lepas tu diorang macam boleh je terus promote dia punya products apa semua kan. So kat situ nampaklah aku punya knowledge kat situ. Lepas tu aku macam tanyalah orang-orang lain semua macam okay, aku tanya macam kawan aku, dah habis aku cakap pasal point aku tanyalah macam okay, what is your point apa semua kan. Oh, I disagree, I agree apa semua. So dari situ macam aku tak tahu lah berapa minit, aku rasa 15 ke 20 minit lah kita orang macam berdiscuss apa semua kan. And then aku yang cakap macam okay, so what is the conclusion. Lepas tu aku tanya orang lain apa semua. So kat situ maybe nampaklah kot macam kita ni macam tak adalah nak discriminate orang lain. Sebab macam yelah, macam kau dah cakap points kau kan, kau kenalah macam bagi peluang untuk orang lain cakap, ataupun bagi peluang untuk orang lain bagi ideas, bagi information apa semua kan. So dari situ nampaklah kita punya teamwork. So habis je group discussion tu, tercekik aku. So habis je group discussion tu, barulah dia bagi kita rehat kot untuk lunch, untuk solat semua kan. So situ kita rehat. Penatnya aku cakap. Habis je berehat, kita orang terus pergi ke fasa ketiga, iaitu critical thinking test. So masa pergi critical thinking test ni, macam aku tak study banyak tau. Sebab aku macam very busy. Sebab my mum masa tu buka butik pengantin apa semua kan. So memang busy lah, pasang pelamin lah, pasang kanopi lah apa semua kan. So memang tak ada masa lah aku nak buat preparation apa semua kan. So masa dia tanya pasal critical thinking test tu, aku macam cuak lah. Sebab aku memang tak study langsung kan. So aku macam apa benda lah nanti dia tanya kan. Lepas tu bila aku masuk je dekat computer lab tu, dia macam bagilah by group kan. So masuk je kat computer lab tu, dia dari situlah nampak ada Cambridge test apa semua kan. So dari situ aku nampak macam kita kena jawab 40 MCQ, and then dalam masa 30 minit. Lepas tu aku tak tahu nak cakap apa tau. Sebab sumpah, sebab masa tu umur aku dah 21. Lepas tu macam aku rasa dia punya topik-topik yang dia tanya tu macam untuk lepas SPM tau. Macam dia tanya pasal maths lah, banyak ada tanya pasal sains lah apa semua. Aku dah lama tak belajar pasal maths dengan sains. Sebab dekat UI Talendo pun aku macam belajar more to finance. Aku rasa tak adalah macam belajar pure maths, macam buat equation tu apa semua macam dekat SPM kan. So macam nak tak nak aku kena jawab juga. Tapi sumpah aku rasa 40 soalan tu aku boleh jawab 20 soalan je guys. 20 lagi aku memang like totally hantam. Okay, aku memang like randomly aku memang like select je jawapan apa yang aku nak. Sebab bagi aku memang susah lah. Sebab satu tu dia macam suruh kira macam
macam kalau sengit macam ni berapa. Aku tak tahu doh. Aku rasa tu fizik pun ada. Macam sengit macam ni berapa dia punya dia punya equation tu apa semua. Aku pening doh. Sumpah aku pening. Lepas tu yang soalan 4C kot, yang pasal critical thinking test tu, dia macam bagi bentuk bintang 5. Pasal ada bentuk bulan. Lepas tu tiba-tiba jawapan apa? Lepas tu aku carilah jawapan yang ada bentuk bintang dan bulan. Tapi tak ada. Jawapan dia bulat, 4 segi. Lepas tu aku macam, ya Allah, kritikal aku time tu tau. Kalau aku ada asma, aku dah asma dah tau. Macam kritikal ni lah. Diorang punya soalan ni macam, apa bintang campur bulan tiba-tiba jadi 4 segi? Aku tak faham. Lepas tu aku macam, sumpah soalan tu ada berapa banyak kan. So aku memang like, aku macam fikir macam, oh bintang. Lepas tu kalau campur bulan macam tu. So aku macam, boleh ke jadi 4 segi? Boleh kot 4 segi kan, ikut penjuru. Boleh lah 4 segi macam tu. So macam banyak aku hantam lah. Tapi at the same time ada soalan macam reading comprehension. Macam dia ada bagi satu satu statement macam tu lah. Sentences macam apa je. Satu ayat panjang macam tu kan. Tak adalah karangan. Lepas tu dia suruh pilih. Semua MCQ guys. So jangan risau kan. So macam dari situ aku macam okay lah. Kalau English aku okay. Maths kalau equation tu okay lah. Tapi kalau ada melibatkan formula-formula tu aku memang totally lupa lah apa semua kan. Lepas tu yang lagi satu yang bintang bulan tu pun. Ya Allah, yang tu pun susah. Ya aku macam tak tahu. Aku rasa Allah nak bantu aku. Aku memang hantam je. Masa tu aku macam tak expect sangat lah. Sebab aku rasa macam, oh yelah aku dah buat yang mana yang terbaik apa semua kan. So habis je tu semua, critical thinking test tu selama 30 minit. Dah situ je, habis kat situ je. Dia kata siapa yang dah siap apa semua, korang boleh beredar, korang boleh balik macam tu. Lepas tu aku tak tahu okay. Aku macam rasa macam aku memang berserah segala-galanya pada Allah. Hanya Allah je yang mampu bantu aku. Sebab ya macam kau tahu kau punya maybe kau okay individu dengan group interview kan. Tapi kita critical thinking test memang susah sikit. So aku macam memang berserah lah pada Allah. Masa aku jawab exam tu kan, macam aku siap pilih nama mak aku tu, Zainab Ibrahim macam tu. Ada ke lagi macam aku? Tak apa, macam mula A, lepas tu next question tu B macam tu. Aku macam like randomly memang buat je apa yang aku mampu buat. So sebenarnya masa aku pergi tu kan, sebab aku rasa itu adalah macam masa aku pergi Petronas yang Studies tu adalah bila aku tanya balik, itu adalah last batch yang Petronas tanggung daripada diploma ke degree. So masa aku pergi tu kebanyakannya budak-budak daripada mana, UIA, daripada UITM, tapi mostly banyak daripada UITM lah. Lepas tu ada mak sesama lah aku. So mostly banyak daripada UITM. So dekat situ kan macam bila aku comparekan diri aku kan, macam mula aku tanyalah macam berapa CGPA apa semua kan, saja je tanya kan. Lepas tu dia macam ada yang 4 flat, ada yang 3.9 apa semua. So macam semua tinggi-tinggi lah pointer. Lepas tu dia tanyalah SPM berapa apa semua. Sebab aku macam cuak sebab SPM aku kan 4A3B2C kan. Lepas tu kiri kanan aku macam ada yang SPM 10A, ada yang 9A, ada yang 6A. So macam SPM orang semua like gempak gila lah. Macam lagi tinggi lah pada aku. Aku rasa aku yang paling rendah sekali. Sebab aku macam dalam 4A, 3B, lepas tu 2C lagi kan. So nampak macam hinanya aku time tu nak dibandingkan dengan orang lain apa semua. At least kalau orang yang 6A tu 6A 2B, at least yang 9A tu 9A 1B apa semua. So macam masa tu aku rasa macam okay, aku a bit rasa macam competitors aku tu semua bukan orang yang macam mana kata, bukan competitors aku tu adalah orang-orang yang hebat-hebat belaka. So aku rasa masa tu macam bukan rasa down, tapi aku lagi rasa macam I need to do the best. I need to overcome my weakness apa semua. I need to overcome everything. So dari situ aku macam really positifkan diri aku. Sebab aku rasa time tu orang lain tak boleh positifkan diri kau, melainkan kau sendiri yang positifkan diri kau. Betul tak? Sebab bagi aku, macam aku selalu cakap dengan kawan-kawan aku ke dengan followers aku kan, kita ni sebagai seorang manusia, orang sekeliling kita boleh bagi positivity tau. Macam maybe mak kau ke, parents kau, kau punya kawan baik ke, boyfriend girlfriend kau ke, your husband ke. Macam everyone can give you a lot of positive vibe, positive punya orang kata impacts apa semua kan. Tapi kalau diorang bagi kau positivity, tapi kalau kau sendiri tak positifkan diri kau,
nothing can happen, nothing can change. Faham tak? So bagi aku, kalau macam kita kan macam ada orang yang selalu support kita, kalau kita sendiri tak gerak ke hadapan, sampai bila pun kita akan duduk kat comfort zone. Kita akan duduk kat level yang sama je tau. Macam aku selalu cakap dekat aku punya bila consultation, aku selalu cakap kita punya parents, kita punya kawan-kawan boleh bagi kita kata-kata positif, kata-kata untuk motivatekan diri kita apa semua. Tapi kalau kita sendiri tak jalan, maksudnya macam mak aku kan, dia bagi aku satu jalan. Dia kata, okay Anis, ini jalan kau kena ikut jalan ni. Kau kena straight je jalan ni. Okay, mama bagi kau satu torchlight. So, satu torchlight ni, kalau macam mama bagi aku torchlight, mama dah tunjuk aku jalan ni, tapi aku still tak gerak. Aku still duduk sambil pegang torchlight. Like mak aku 1000 tahun dia akan cakap, Anis jalan sini, jalan ini, jalan lah ni. Tapi kalau mak aku cakap jalan, tapi aku sendiri tak jalan, kaki aku sendiri tak melangkah, sampai bila pun aku still akan dekat tempat yang sama. Tapi kalau mak kita dah bagi kita torchlight, dah bagi kita tunjuk arah, okey ikutlah jalan ni, tapi kita macam okey kita takut sebab kita tak tahu depan kita tu ada apa. Macam takutnya aku macam nak melangkah ke satu step yang akan datang kan. So kita takut. Tapi it's okay kalau sekarang ni kau dah pegang torchlight, kau baby step dulu. Kau jalan sikit-sikit, baby step orang kata kan. Dah baby step tu, kalau kau rasa macam aku dah tak takut, aku dah ada kekuatan, aku dah confident. Okay, kau start jalan satu langkah. Bila dah satu langkah, aku rasa macam, okay, aku confident, aku boleh. So, kita start lagi satu langkah yang, yang lagi besar. Bila dah sampai satu langkah lagi besar, kau dah sampai limit kau yang macam, okay, aku kena run, aku kena lari ke arah jalan ni, aku kena lari. So, dari situ kau akan terus berlari menuju ke kejayaan kau. So, aku nak orang yang dengar ataupun orang yang tengok video aku ni, start from now, start from today, korang please jalan kat jalan yang sepatutnya. Maksudnya start jalan, jangan duduk, jangan berdiri dekat posisi yang sama, tempat yang sama. Keluar daripada comfort zone korang. Korang kena menuju jalan yang korang nak, even though daripada baby steps. Okay, start from baby steps. At least sikit, lama-lama kau akan terus berlari ke arah kejayaan kau. Bila momentum kau dah ada, insya-Allah Allah akan nampak benda tu tau. Macam contoh, kalau kita tak usaha apa semua, kau ingat Allah nak bagi kita kejayaan ke? Allah pun ragu-ragu nak bagi kita kejayaan. Dia kata, hamba aku ni yang seorang ni berdiri je tak gerak-gerak. Tapi hamba aku yang seorang ni berlari untuk menuju ke kejayaan dunia dan akhirat. So dari situ Allah pun akan bagi consideration dekat orang yang berlari ni, instead of orang yang berdiri like doing nothing. Faham tak? So dari situ aku nak orang yang tengok video aku ni, start from now, korang kena beranikan diri korang. Even though kat luar sana tu gelap, even though nak dapat sesuatu kejayaan tu bukanlah senang. Bukan, sebab mak aku selalu cakap, nak senang bukanlah senang. Faham tak? Sebab nak susah pun bukanlah susah. So macam kalau kau nak senang tu tak senang untuk kita dapat kejayaan. Kita kena lalui macam-macam dugaan. Tapi kalau kita nak susah, tak susah pun kita nak susah. Like, kita tak payah buat apa-apa. Tak susah pun. Faham tak? So dari situ, bukanlah senang kita nak senang. Bukanlah susah kalau kita nak susah. So dari situ kau kena pilih. Nak senang ke, nak susah ke, kau kena pilih. Sebab itu adalah korang punya matlamat hidup apa semua kan. So make sure korang tahu matlamat hidup korang. Apa yang korang nak kejar apa semua. Jangan, sebab masa makin lama makin berlalu. Kita makin lama makin meningkat. Macam Anis sekarang pun umur dah 27 apa semua kan. So rasa macam cepatnya masa berlalu. Tapi aku dah start berlari dah. Sebab aku dah start berlari dari umur aku 18. Di mana lepas SPM tu aku kecewakan parents aku. Start umur 18 sampai umur aku 27, I keep running dalam track yang sama. So aku nak semua orang pun macam tahun 2021 ni kita kena ada semangat yang baru, matlamat yang baru, goals yang baru, objektif yang baru. So dari situ korang baru tahu macam inilah tujuan aku hidup. Janganlah kita rasa ada rasa macam stress ni sebab kita masih tak mampu lagi nak cari matlamat hidup kita apa semua kan. Start from the beginning, korang macam start tulis. Apa yang aku nak dalam hidup aku, apa yang aku nak dalam hidup aku apa semua. Korang kena fikir, sebab bagi Anis, kalau macam kita tak buat something,
and dekat hidup kita, sampai bila-bila pun, sampai ketua pun, kita still rasa macam hidup kita ni tak bermakna. Kita akan rasa hidup kita ni penuh dengan musibah, penuh dengan ujian. Kita rasa macam Allah tak sayang kita. Dari situ ada, itulah orang panggil macam negativity dalam kehidupan kita apa semua kan. Tapi kalau kau dah ada set, even though kau punya goals tu kecil lagi, tak tinggi mana pun lagi, tapi kau akan rasa macam, bila kau dah dapat goals kau tu, kau akan rasa macam, oh, inilah tujuan hidup aku sebenarnya. Inilah matlamat hidup aku. Inilah kenapa aku hidup. Inilah matlamat hidup aku. Inilah yang membuat hidup aku lebih bermakna. Hidup aku lebih bertujuan. Hidup aku boleh memberi manfaat kepada orang lain. So, dari situlah kita macam ada orang kata macam self-confident kita tu akan lagi tinggi. So, Anis nak orang kat luar sana start hari ini, try cari, sebab kita tak lewat lagi guys. Kita masih lagi awal tahun. Kita baru nak masuk bulan 2. So, kita masih ada lagi masa untuk kita fikir matlamat hidup kita pada tahun ini. Apa yang kita nak capai. Apa yang kita nak memberi manfaat kepada orang lain. Maybe kita nak start bersedekah. Kita nak start memberi manfaat kepada orang lain tu. Kita nak memberi bantuan ke, nak memberi kebajikan ke. So, please cari korang punya matlamat hidup untuk dunia dan juga akhirat korang. Untuk dunia, maybe korang nak capai sales yang tinggi, maybe korang nak capai nak naik pangkat, maybe korang nak cari nak dapat akademik yang 4 flat apa semua kan. Itu dunia. Akhirat korang apa benda? Akhirat maybe setiap hari Jumaat korang nak bersedekah. Even sikit pun korang sedekah RM1 ke, RM2 ke, RM5 ke, itu adalah saham akhirat korang. So, make sure kita dapat saham dunia dan juga saham akhirat. Saham akhirat, buat baik kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup, buat kebajikan, buat memberi bantuan. Kalau kita tolong kita punya isteri ke, tolong mak kita pun, itu pun dah memberi saham akhirat dah kepada kita. So, macam Anis cakap tadi, make sure korang balancekan saham hidup korang dengan saham akhirat korang. InsyaAllah, apa saja yang korang nak, insyaAllah Allah akan makbulkan. Sebab Allah tu tak kejam. Sentiasa bersangka baik pada Allah. Okay guys, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih sangat-sangat sebab tengok video Anis. Apa saja yang Anis nak cakap pada hari ini adalah, tak kisah orang sekeliling kita lebih tinggi daripada kita, kejayaan dia lebih tinggi daripada kita. Jangan comparekan diri kita dengan kejayaan orang lain. Compare tahun ni punya diri kau 2021 dengan diri kau yang 2020. Apa perbezaan dia? Apa improvement dia? So, dari situ barulah kita tahu, oh, aku akan bersaing dengan diri aku. Oh, Anis yang 2015 tu macam tak banyak lagi kejayaan dia. Tapi tahun ni aku nak mencapai lebih banyak kejayaan apa. So, dari situ barulah kita tahu sentiasa bersaing dengan diri kita sendiri. Diri kita yang pada masa dahulu. Bukan compare diri korang dengan orang lain. Sebab dari situ korang akan rasa stres apa semua kan. It's okay, it's alright. Sebab setiap orang tu laluan dia sangat-sangat berbeza. Setiap orang tu ada jalan cerita masing-masing. Setiap orang ada matlamat masing-masing. So, make sure korang be happy. Sayangkan diri korang, sayang parents korang, sayang pasangan hidup korang. Sentiasa menghargai diri korang. Sebab tiada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Sentiasa sayang diri kita. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak sebab tengok Anis punya video. So, don't forget to subscribe. And siapa yang tak masuk lagi kat Anis punya Telegram channel, do subscribe my Telegram channel. Siapa yang tak follow Insta Anis, do follow my Instagram. So guys, thank you so much. Assalamualaikum. Bye. Oops, lupa nak cakap. So, lepas sebulan je aku habis interview, dapatlah surat daripada Petronas mengatakan aku dapat beasiswa. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi.